So strategi menarik follower dan membina personal branding. Dalam berniaga dekat internet ni, antara perkara yang paling penting bila kita menjual produk seorang diri tu maksud saya kita tak ada team, kita tak ada sales team, kita tak ada kita tak ada company yang betul-betul ada bahagian marketing, bahagian sales dan sebagainya. Dan kita merupakan kitalah marketer, kitalah salesman ataupun saleswoman, kitalah peniaga dekat internet. Jadi antara perkara yang paling penting adalah macam mana kita nak menarik followers dan membina personal branding. Saya rasa tak kira lah sama ada you join mana-mana produk sebagai pengedar produk, sebagai dropship, sebagai sebagai stokis ke agent ke apa ke, the most important thing adalah macam mana you nak menarik followers dan juga nak membina personal branding. So dia ada dua benda ni nampak berbeza tapi dia seakan-akan sama. So saya akan kupas kedua-duanya dalam satu sesi kali ni. So bila kita cakap pasal followers, followers ni dia terbagi kepada beberapa jenis. Okay, followers dia terbagi kepada beberapa jenis followers. Okay, yang pertama adalah saya tulis kat sini, jadi saya tulis terus dekat notes supaya you boleh nampak, you boleh faham, you boleh tahu dan you boleh tengok, you boleh rujuk selepas ni. Sekejap saya nak share saya punya video terus. Okay. So, follower ni, bila kita cakap pasal jenis follower ni, kita nak kena tahu dulu follower yang macam mana. Kita cakap nak menarik followers sebab dia ada dua topik ni. Sebab bila kita dah ada followers, barulah kita akan bercakap pasal personal branding. Sebab personal branding memerlukan followers. Tak guna kalau kita nak membina personal branding tapi kita tak ada follower. So follower ni dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah followers yang jenis kepada free rider. Saya panggil sebagai free rider. Free rider ni dia sukakan benda-benda percuma. Dia suka benda percuma, benda yang kita bagi sebagai percuma, mungkin kita bagi e-book percuma, kita bagi tips percuma, kita bagi apa saja yang percuma, dia suka. Dia follow kita because dia nak sesuatu yang percuma daripada kita. So yang ini adalah follower jenis yang pertama. Dia sukakan benda-benda yang percuma. Yang kedua, dia adalah jenis sharer. Dia suka share. Pernah tak kalau kita tengok dekat Facebook kawan-kawan kita ke, setiap orang mesti ada kawan-kawan yang Facebook dia kan, dekat Facebook kawan-kawan dia mesti ada yang dia banyak share. Dia dia share artikel, dia share resepi, dia share tips dekorasi ke, dia share movie apa ke yang orang suka tengok ke. Dia tidak menulis langsung dekat Facebook dia. Ataupun kalau tulis pun very sikit lah. Maybe dalam sebulan, 2 bulan dia hanya tulis sekali je. Tapi bila cakap pasal share, memang account Facebook dia ataupun dia biasa aktif kat Facebook, kat Instagram susah nak share. So dekat account Facebook dia memang akan banyak klik button share tu. Sebab dia suka share maklumat. Jadi dia follower jenis sharer ni dia suka share. So nanti saya akan kupas apa kelebihan setiap jenis-jenis follower ni. So follower jenis free rider dia suka benda-benda yang percuma. Kalau follower jenis sharer dia suka share apa yang patut. Dan yang ketiga dia jenis buyer. Buyer ni dia suka membeli. So kita kena faham tak semua follower kita akan membeli daripada kita. Let's say kalau kita dekat account kita, tak kira lah Instagram ke Facebook, kalau kita ada 500 orang yang follow kita, yang follow kita ke, like kita ke, tak semestinya 500 orang tu dia memang nak membeli. Maybe daripada 500 orang tu hanya ada 10%, let's say 50 orang saja yang nak beli daripada kita.
Kalau daripada 50 orang yang membeli daripada kita, yang bukan membeli, maksud saya yang jenis buyer, maksudnya dia berkebolehan untuk membeli. Masuk dia masuk memang dia nak membeli. So kalau dia jenis yang macam ni, dia memang akan berpotensi dan berpeluang untuk membeli. Dia nampak yang kita jual, dia beli. Dia mungkin tak pernah komen, dia tak pernah share, kita pun tak pernah nampak pun dia like post kita, share post kita, komen kat post kita ke. Tapi dia memang masuk. Tapi kalau kita ada share pasal beli, dia masuk, dia beli. Okay. So next is commentator. Dia suka meninggalkan komen. Okay. So bila kita update sesuatu, dia komen itu, komen ni, komen tu, komen ni, tapi dia ni boleh jadi dia membeli, boleh jadi dia tidak membeli, tapi majority adalah yang komen ni dia tidak membeli. So that's why walaupun kalau kita tanya siapa berminat nak dapatkan produk ni, mohon komen dekat bawah, tapi bila dia komen, dia tinggalkan komen, bila kita follow up dia tidak membeli. Sebab apa? Because dia bukan jenis buyer, dia jenis commentator. Kalau kita tulis sesuatu pun, dia akan masuk kat Facebook kita, dia akan komen, dia akan tinggalkan komen pandangan dia ke, dia akan komen pasal dia setuju dengan apa yang dia apa nama ni, dia setuju dengan apa yang kita katakan ke, ataupun dia rasa dia ada pandangan lain ke apa ke, so dia akan komen. So followers jenis macam ni, apa nama ni, dia memang normally dia kalau kita bagi free ke apa, dia tidak, maybe dia tidak terlibat, dia tak masuk, tak ambil pun, tak ambil pot pun, dia tidak share. Ada yang jenis share tu mungkin dia memang jenis sharer, tapi biasanya komentator dia tidak share, dia mungkin tidak membeli, tapi bila bab kita ada keluarkan post satu-satu tu, dia komen. So saya akan terangkan apa beza, apa kelebihan setiap orang ni, dan macam mana kita nak tackle. Sebab setiap kali kita tarik followers kita ni, kita akan dapat keempat-empat. Komentator ni termasuk sekali dengan like lah, orang yang like. So bila setiap kali kita menarik followers masuk ke dalam kita punya senarai followers ni, dekat social media, dekat Facebook, Instagram, Twitter ke, TikTok dan sebagainya, okay, kita akan tarik masuk ke empat-empat ni sekaligus. Kita tak akan boleh tarik masuk buyer sahaja. Kalau kita nak menarik salah satu, kalau kita nak menarik free rider saja, yang tu kita kena menggunakan pengiklanan, strategi pengiklanan. Kita nak kena buat ads. Yang tu saya akan ajar kemudian. Tapi kalau kita buat iklan yang tidak bersasar tu maksudnya tak begitu berkualiti, normally kita akan tarik keempat-empat juga sebenarnya. Kalau kita buat strategi free marketing, content marketing pun, kita akan menarik ke empat-empat ni. Tapi kalau kita buat iklan dan strategi iklan kita bersasar dan iklan kita baik, kita boleh target salah satu daripada ni saja. Okey. Dan apa kelebihan-kelebihan diorang ni? Okey. Kelebihan untuk yang pertama ni, kalau kita tengok free rider, adakah free rider ni tak bagus? Tapi sebenarnya free rider ni, kita kena faham free rider ni dia adalah orang yang sukakan benda percuma. Okay, so bila dia suka benda percuma, dia masuk dalam kategori prospek. Dia masuk dalam kategori prospek yang mana dalam kebanyakan kes, bila dia masuk dalam kategori prospek, dia kena ada banyak follow up. Jadi kalau kita buat sesuatu benda yang kita bagi dia secara percuma, let's say kita bagi so dia subscribe untuk tips percuma ke, untuk apa nama ni,
kita nak bagi discount code ke, benda-benda yang percuma ke, free voucher ke apa ke. So dia normally dia tidak membeli secara impulse buying. Dia tidak membeli dengan kerap. So kita kena banyak menjalankan aktiviti follow up terlebih dahulu. Kita kena buat banyak follow up, baru dia akan masuk ke dalam kategori buyer. Normally follower macam ini adalah follower yang ramai. Maksudnya dia dalam kategori di antara jenis follower kita, mungkin dia mempengaruhi sehingga ke 40 ke 50%. So dia masuk dalam kategori prospect. So prospect perlu banyak follow up, perlu banyak bagi awareness, perlu banyak bagi content lagi. Jadi kita jangan pula kita rasa kecewa. Kenapa dia tak beli? Dia ni ambil benda free je, dia tak beli pun, dia tak ada join apa-apa ke. Tapi don't be surprised, jangan terkejut kalau orang-orang yang dalam follower yang dalam kategori free rider ni, dia akan membeli selepas beberapa tahun. Ada follower saya sendiri pun yang beli selepas 8 tahun. Ada yang 8 tahun dia dah baca content daripada saya almost every day, every week, sebab saya update content dalam frekuensi, dalam secara average adalah setiap hari ke 2-3 hari sekali. So dia baca setiap content, tetapi hanya selepas 8 tahun baru dia buat keputusan untuk membeli produk daripada saya. So ada free rider macam ni, tapi kita kena faham dia masuk dalam kategori prospek dan dia boleh memberikan kelebihan dekat kita di mana dia adalah pelanggan jangka masa panjang. Okey, pelanggan jangka masa panjang. Nanti saya dalam sesi akan datang, dalam bahagian sesi macam mana nak buat sales, saya akan share macam mana kita nak buat, nak pendekkan period ataupun jangka masa untuk free rider ni membuat keputusan. Jadi daripada dia ambil 8 tahun, mungkin kita boleh pendekkan jadi 8 minit. So itu saya akan kongsikan dalam sesi yang kemudian nanti. Yang kedua adalah sharer. Okay. So sharer ni dia kebanyakannya dan kemungkinan besarnya dia orang tidak membeli. Dia tidak membeli. Kalau benda percuma pun silap-silap dia tak menggunakannya, dia tak ambil kesempatan terhadap percuma yang kita berikan, dia tak ambil tindakan terhadap perkara percuma, benda-benda percuma yang kita berikan, but instead dia share dengan kawan dia. So sharer ni kita memerlukan dia pada fasa yang pertama. Fasa yang pertama sebab bila kita menarik follower, dia boleh bantu kita naikkan follower. Dia akan memberikan kita get more follower. Dia akan mendapatkan kita lebih banyak follower lagi. Okay. So orang yang suka share, bila kita buat sesuatu, contohlah kita buat TikTok ke, dia akan save video kita, dia akan post kat lain ke, dia akan, kalau dia suka, dia akan masuk dekat WhatsApp group ke, sebarkan dekat WhatsApp group, dia akan sebarkan dekat kalau kita buat video TikTok, dekat IG dia, dekat Facebook dia, dekat Facebook story dia akan share. Kalau kita buat kita tulis kat Facebook, dia klik button share. So sharer ni, orang yang suka share ni, kelebihan dia pada fasa pertama kita nak membina followers, dan fasa seterusnya pun dia sentiasa penting. Tapi fasa pertama ni dia paling penting. Sebab kita memerlukan dia untuk dia share dekat Facebook dia dan dia menarik lagi lebih ramai follower. Contohnya kalau kita hanya baru ada 100 orang follower. Tapi dalam 100 orang follower ni, let's say kita ada 80 orang sharer. Daripada 100 orang, okay, kita ada 80 orang sharer. Setiap 80 orang boleh berpotensi untuk memberikan kita 10 new follower yang baru. So kita boleh mendapat 800 tambahan. Okay. So itu kelebihan sharer ni. So bila dia tarik lagi 10 orang follower baru untuk kita, jadi daripada situ selepas dia tarik 10 orang tu, dalam 10 orang yang dia tarik tu mungkin ada dalam 4 orang yang sharer lagi, yang jenis sharer. So dia akan tarik lagi. So ini kelebihannya sharer ni, dia adalah orang yang membantu kita untuk mendapat lebih ramai follower secara percuma. Ni kelebihan sharer ni.
Next, buyer. Buyer ni tak payah cakap lagi lah, sebab buyer ni kelebihan dia memang dia akan membeli daripada kita. Normally dia akan membuat keputusan dalam jangka masa yang singkat. Dan buyer ni pula, dia bukan orang yang suka membeli secara murah. Maksudnya contohnya kalau ada orang jenis membeli dia, cara dia membuat keputusan untuk membeli adalah dia nak harga yang paling murah. Tapi buyer ni tidak. Buyer ni dia membeli apabila barang-barang tersebut dijual oleh orang yang dia suka, orang yang dia percaya. Tak kira harga barang tersebut berapa pun. Sebab tu biasanya kalau saya mengajar ejen-ejen insurans, ejen-ejen MLM seperti Kowe, Kuku, sebelum-sebelum ni saya buat biasanya saya buat private program. Saya akan latih ejen-ejen insurans, ejen-ejen MLM. So saya latih dia orang untuk mendapatkan buyer. Sebab apa? Sebab biasanya orang yang menjual produk-produk ini, kan, dia orang akan bersaing antara satu sama lain. Dan produk pula tu, ada orang bagi bonus tu, bagi ni, bagi tu, bagi ni. Jadi kita nakkan follower hanya semata-mata yang membeli because of diri kita, because of penjualnya, because of trust dia dan kesukaan dia kepada kita. So image yang perlu dibentuk di social media adalah berbeza. So itu pentingnya bila kita menarik follower jenis buyer, kita kena tahu dan kita kena faham bahawa buyer ni dia jenis dia suka membeli dan dia akan membeli daripada kita. Next. Saya tulis kat sini dulu. Next, commentator. Commentator. Commentator ni pun penting dekat dalam kita punya social media ni, kan? Sebab commentator fungsi dia adalah untuk memberikan social proof. Dia akan menampakkan banyak likes dekat post kita, banyak komen dan banyak rasa orang macam ramai orang berminat dengan produk kita. Bila kita ada social proof sebegini untuk post kita, untuk social media kita, dia akan menarik buyer punya interest terhadap produk kita. So bila commentator ni komen yang dia berminat nak beli ke, dia like ke, dia komen bagi pandangan dia ke, itu menunjukkan social media kita aktif, post kita menerima sambutan dan orang yang jenis buyer ni dia akan membuat keputusan lebih cepat untuk membeli produk kita. Sebab buyer ni kena ingat dia membeli kerana penjual, kerana kita. Jadi image kita disumbangkan oleh commentator. Maksudnya kalau commentator ni okey, maka okeylah kita punya post tersebut dan buyer pun akan meningkat dia punya interest, dia punya minat untuk membeli daripada kita. So kena faham commentator juga adalah penting untuk menunjukkan social proof. Sebab dia lah yang akan komen, dia lah yang akan like, dia lah yang akan beri komen membina dan sebagainya. Okay. So keempat jenis follower kita ni, empat jenis ni, kita takkan boleh tahu dia ni jenis mana selagi mana dia tidak bertindak. Okay, selagi mana dia tidak bertindak tu maksudnya, sebab bila kita nak menarik follower, kita bukanlah, lagi-lagi bila kita buat free marketing kan, kita post kat group ke, kita post dekat email ke dan sebagainya, WhatsApp group ke apa benda ke, kita tak tahu dia ni jenis mana selagi mana dia tidak bertindak. Jadi bila dia dah bertindak, contoh bila dia dah share baru kita tahu dia ni jenis sharer. Bila dia dah purchase barang kita baru kita tahu dia ni jenis buyer. Bila dia subscribe untuk dapatkan benda percuma baru kita tahu dia ni adalah free rider. Bila dia komen baru kita tahu dia adalah commentator. So kita tak boleh tahu awal-awal dia ni jenis yang mana selagi mana dia tidak mengambil sebarang tindakan. Sebab itu
Bila kita buat post dekat social media, janganlah kita rasa kecewa. Contoh, alamak aku buat, alah baru berapa je orang yang beli. Tapi kita kena faham, follower kita tu ada bermacam-macam jenis. Ada macam-macam orang. So, tugas kita adalah kena sentiasa konsisten dan kita kena sentiasa aware dan faham post yang macam mana yang kita nak beri supaya kita dapat menarik follower yang jenis macam mana pada waktu yang betul. Okey? Pada waktu yang betul. Faham Pada waktu yang betul adalah bukan setiap masa kita nak akan bayar. Ada masa macam saya cakap tadi, pada peringkat awal bila kita punya followers dia ada tak ramai lagi, masih sikit, so kita memerlukan sharer ni lebih ramai. Kita nak majoriti adalah sharer. Tapi bila kita dah masuk fasa kita plan nak menjual sesuatu, kita nak melancarkan sesuatu, kita nak menarik free rider lebih ramai. Dan juga commentator. Sebab buyer ni biasa duduk diam je. Dia tak bertindak apa pun. Cuma dia perhatikan, dia observer, dia akan lihat ramai tak orang subscribe, ramai tak orang komen, ramai tak orang share. So benda lah ni macam dah viral, dan baru dia jump in. So buyer dia jenis macam tu. Okay. So kita jangan putus asa, kita jangan rasa kecewa kalau kita punya post tu tak dapat sambutan, tak banyak orang share ke, tak banyak orang komen ke, sebab ada berkemungkinan besar pula waktu kita share tu ada orang beli, tapi tak ada engagement langsung. So ini kita kena faham jenis-jenis follower dan macam mana kita nak menarik followers ni. Macam mana kita nak menarik followers? Nak menarik followers ni saya kena lukis sikit kat sini. Mana saya punya mouse pergi ni? Okay. Okay, contohnya ini social media kita Let's say lah ini saya ambil contoh mungkin dia sebagai Facebook. Sebab rata-rata orang memang ada Facebook. So let's say ni Facebook kita. So kita nak bawa orang masuk dekat sebagai follower, menjadi follower. Kita belum nak dia membeli lagi kan. So kita nak masukkan dia nak orang masuk sebagai follower ni. Kita kena ada satu benda yang paling penting sekali yang ramai orang tak faham adalah why. Kita kena faham kenapa dia nak follow kita. Kenapa dia nak follow kita? Apa punca dan apa sebab dia nak follow kita? Sebab follow ni saja dah begitu berharga. Walaupun kita rasa macam dia ni tak membeli pun lagi. Tapi dengan hanya follow kita dekat social media, secara tak langsung dia memberikan kita social proof. Dia memberikan kita satu bukti yang bahawa kehadiran kita di social media adalah kuat. Dia memberikan follower jenis buyer yang mungkin datang sekali dengan dia, mungkin akan datang masuk sekali dengan dia, membantu follower jenis buyer ni membuat keputusan dengan lebih cepat untuk membeli produk kita. So satu benda yang paling penting yang kita kena faham adalah why. Kenapa dia nak follow kita? Kenapa tak pasal-pasal dia nak follow kita pula? Apa kelebihan kita? So apa membuatkan dia follow kita, itulah penyebab apa yang kita perlu sediakan sebagai konten. Okay, kita kena faham setiap orang adalah content consumer. Biasa kita dengar content creator kan? Kita lah content creator. Kita kena faham setiap orang adalah content consumer. Content consumer ni maksudnya sama juga macam kita, kadang kita
sementara menunggu sesuatu, sementara tunggu roti masak, sementara tunggu air mendidih, sementara tunggu bas datang, sementara tunggu nak berbuka, sementara tunggu letak anak masuk dekat dalam toilet, sementara tunggu dia buang air, kan kita nak masuk nak bantu dia wash dia, pun ada sementara tunggu dia. Semua antara kita ni, kita akan consume content, kita akan membaca content, kita akan menonton video. Sementara tunggu mengantuk, kadang ramai orang tengok phone dulu. Sebelum tidur tengok phone, bangun pagi tengok phone. Kenapa kita tengok phone? Kita tak tengok phone untuk tengok jam, kita tak tengok phone untuk buka calculator, kita tak tengok phone untuk tengok untuk tengok apps apa yang ada. Tapi normally majority orang, 99% orang masuk ke phone untuk consume content, untuk membaca content, untuk membaca post, membaca artikel, untuk melihat gambar, untuk melihat video. Sebab tu tahu-tahu kadang-kadang kita ni jenis dah zaman social media ni, sebagai content consumer, kita nak buat tapi bila kita masuk dekat Instagram ke, kita masuk kat TikTok ke, tahu-tahu kita buat benda lain pula. Tahu-tahu sejam dah berlalu, tahu-tahu 2 jam dah berlalu, tahu-tahu dah tertidur lambat sebab tengok content. Itu menunjukkan setiap daripada kita adalah content consumer. So follower kita kat sini, dia merupakan consumer. Walaupun dia follower jenis buyer, walaupun dia jenis sharer, walaupun dia jenis free rider. Kalau you tengok tadi tu, dia semuanya mahukan konten. Dia semuanya pengguna konten. Bila kita cakap pasal pengguna konten, so konten yang macam mana yang akan menarik dia untuk follow kita? Okay, itu soalannya why. Jadi dari kategori follower tu, yang ini yang saya rasa ramai orang, dan saya pun pernah ajar pasal benda ni, yang saya rasa ramai pun orang ajar pasal benda ni, kita panggil sebagai customer avatar, ataupun saya terus bagi dia nama avatar je lah, senang. Okay, so setiap orang ni, follower ni, ada avatar dia. Ini bukan cerita avatar tu tapi maksudnya ada dia punya avatar dia, ada jenis-jenis dia. So avatar ini akan lebih mudah tertarik secara naturally dengan konten yang kita buat. Ini magnet sebenarnya ni. Okay. So dia akan, avatar macam ni dia akan mudah tertarik dengan konten yang kita buat. So kita kena tahu dan kena faham avatar follower yang macam mana yang kita nak. Follower yang macam mana yang kita nak. Kita nak, of course kita nak ramai buyer, sharer, commentator dan free rider semua tu, kita nak ramai. Tapi dalam masa sama, dia ni jenis yang macam mana. So itu pentingnya avatar. So bila kita faham pasal avatar ni, kita nak dia yang pertama sekali, kita nak tahu umur dia. Umur dia, kita nak kena tahu umur dia. Kita nak tahu dia ni jantina, gender dia. Boleh saya tulis pakai mouse macam ni. Kita nak tahu apa nama ni, dia punya income, pendapatan dia. Kita nak tahu language dia ataupun bahasa dia. Kita nak tahu lifestyle dia. Kita nak tahu everything tentang dia. Tapi ini benda yang basic yang kita nak tahu. So, kita sebenarnya sebagai creator, ini kita sebagai creator, boleh menetapkan konten yang macam mana yang kita buat supaya kita menarik avatar yang betul. Okay? Sebab follower yang akan follow kita, yang akan masuk ke social media kita ni, dia ibarat magnet,
tertarik kepada konten yang dia suka. So, bila kita nak mendapatkan follower ni, kita kena bagi konten yang dia suka, tetapi dengan syarat kita kena faham siapa dulu kita punya audience, siapa kita punya bakal pembeli ni. Okay. Sebagai contoh, kalau bakal pembeli kita ni orang yang umur dia maybe 30 tahun, kemudian dia wanita, lifestyle dia ada anak kecil, umur 30 tahun, maybe anak 2 orang, umur baru 5 tahun seorang, 2 tahun seorang, kan 30 tahun. Income dia maybe dalam 3,500 ke 5,000 ringgit. Bahasa dia bahasa Melayu moden. Okay. So ini contoh avatar dia, kan. Jadi setiap konten yang kita buat perlulah ditulis, dikarang, direcord video ni. Kalau kita buat video, kalau kita ambil gambar, di capture gambarnya dengan memikirkan avatar yang tadi tu. Faham tak? Jadi kalau kita nak tarik orang tu, kita kena fikir, adakah orang ni akan suka konten ni? Adakah orang ni akan share konten macam ni? Adakah orang ni akan tengok konten macam ni? So kita jangan salah menarik orang pula. Kalau kita sebagai contoh, kita boleh buat konten yang viral. Sebagai contoh, mungkin kita boleh apa nama ni, kalau perempuan mungkin boleh dedahkan sana sini, boleh berpakaian seksi ke, boleh menari-nari ke, tapi perasan tak orang ataupun content creator yang macam ni, follower dia macam mana? Follower dia adalah kebanyakan lelaki-lelaki yang lelaki lah, senang cerita. Banyak lelaki-lelaki yang ada banyak masa untuk tengok konten macam ni. Okay. So you kena faham konten you akan menjadi magnet kepada follower tu. Sebab tu saya lukis magnet kat sini, penting. Bila you menghasilkan konten, you kena set dekat dalam minda you, konten macam ni akan menarik siapa. Sebab tu saya selalu pesan dekat distributor saya, kalau you nak menarik follower yang ramai, okay, wanita pula tu, usia 30-an, 25 ke 35, kan, you share konten memasak, konten resipi, sebab you akan dapat banyak follower yang akan share, follower yang akan komen, follower yang akan commentator, kan. You akan dapat banyak follower macam tu. Mungkin you tak dapat buyer, tapi you kena faham, you akan dapat banyak sharer. Dan orang-orang yang minat belajar masak ni, normally memang umur 30-an. Okay, umur 25 ke 35. Biasa kalau umur dah 50, mungkin dia dah kurang minat dia. Sebab mungkin apa yang you share tu pun bagi dia dah tahu. Contohnya macam tu. Okay. So saya ambil contoh macam saya. Kalau saya share konten dekat Facebook saya, walaupun kalau macam saya pernah cerita dalam sesi Zoom sebelum-sebelum ni, walaupun saya merupakan seorang pelabur hartanah tegar, lebih 10 tahun saya invest dalam hartanah stocks, kan, dan saya buat duit dalam 3 ke 5 tahun kebelakangan ni, saya buat duit lebih banyak dalam pelaburan berbanding dalam perniagaan. Okay. Tapi Facebook saya, Instagram saya, rasanya tak ada saya share pasal pelaburan. Sebab apa? Sebab kalau saya share pasal pelaburan, saya akan attract, saya akan tarik orang yang berbeza. Saya akan tarik avatar yang berbeza. Walaupun saya boleh share, walaupun saya banyak konten pasal tu, tapi saya tak buat because saya tahu dengan menghasilkan konten sebegitu, saya akan menarik orang yang berbeza. Saya akan menarik pelabur instead of saya menarik orang-orang meniaga. Oleh kerana saya nak tarik avatar orang-orang yang nak meniaga, so konten-konten saya dibuat, disusun, dichannelkan mengikut apa nama ni,
orang-orang yang apa nama ni, yang nak berniaga. Okey, faham So setakat ni ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan kita gerak terus. Seterusnya, once kita dah tahu jenis follower dan apa nama ni, kenapa follower tu nak masuk kepada kita, dan kita dah tahu dah bahawa yang paling utama adalah bila kita nak menarik follower ni, kita perlu menghasilkan content magnet. Tak kira lah sama ada kita meniaga barang fizikal ke, kita meniaga jamu ke, kita meniaga skateboard ke, kita meniaga apa nama kasut ke. Ni satu famous quote. Saya tak ingat siapa tapi one of saya punya apa nama ni mentor juga share kan. Dia cakap at the end of the day, pada hujung harinya, at the end of the day kan, setiap company adalah media company. Faham tak maksud dia kat sini? Maksud dia kat sini adalah setiap company, tak kira lah you menjual kereta ke, tak kira lah you menjual macam saya cakap tadi kasut ke, tak kira lah you menjual tayar basikal ke, at the end of the day, akhirnya semua daripada kita, semua daripada bisnes ni adalah company media. Kenapa company media? Kerana setiap orang perlu menghasilkan konten. Okey? Soalan maksud Tuan Man ni Facebook personal atau Facebook page? Dua-dua sama. Facebook personal dan Facebook page. Dua-dua sama, dua-dua pun perlu menghasilkan konten. Tapi dalam case personal branding, mana satu kena buat? Nak buat Facebook personal ataupun page. Okey? Bagi saya personally, dua-dua kena ada. Saya menggunakan Facebook personal saya untuk update dan test konten percuma untuk mendapatkan data. Bila data tu ada, contoh bila saya tahu konten macam ni akan dapat banyak engagement, akan banyak share, akan banyak likes ke, dan saya akan ambil konten tu, saya akan letak dekat Facebook page saya dan saya akan tembak iklan. Sebab iklan yang post yang mempunyai banyak engagement, yang banyak share, yang banyak apa nama ni, like ke, yang banyak komen, memang like confirm memang jauh lebih murah daripada konten-konten yang tujuannya memang hanya nak menjual saja. Okay, so itu yang nak kena faham bahawa konten ni dia berfungsi sebagai magnet untuk menarik follower, dan bila kita nak menarik follower ni, dia boleh menggunakan cara percuma dan cara berbayar, tapi dua-dua pun menggunakan konten. Dan bila kita menggunakan cara berbayar, dah tentu ada risiko. Contoh risiko maksudnya bila kita promote konten kita dekat Facebook page dan kita iklankan post tersebut, silap-silap akhir bulan post tersebut mahal. Silap-silap akhir bulan, iklan tersebut mahal. Silap-silap akhir bulan tak boleh jalan. Kenapa benda ni terjadi? Adalah normally kerana kita tak test dulu konten tu dekat Facebook profile. So kalau tanya saya akan guna dua-dua. Tapi saya tahu ada sifu lain ke ataupun orang lain akan menggunakan Facebook page sahaja. Ada sebab Facebook page boleh iklan kan. Tapi saya guna je dua-dua. Okey. Soalan seterusnya, kalau newbie tak tahu nak produce ataupun nak share konten apa langkah awal nak kena buat? Nanti saya akan share kan mungkin tak sempat hari ni kot, tapi nanti saya akan ambil satu bahagian sesi untuk konten saja. Macam mana kita nak share konten walaupun kita seorang introvert? Introvert ni macam kita tak erti nak bercakap dekat kamera, tak erti nak bercakap dekat mikrofon, nak menulis pun buta idea, nak tulis pun bila nak tulis je tak tahu idea mana nak datang, nak ambil gambar pun tak tahu nak ambil gambar apa. Itu pentingnya kita kena ada sistem. So sistem tu nanti saya akan ajar. Yang tu satu hari punya cerita tu. Macam mana kita nak dapatkan idea, kita nak
set content tu, dan kalau you ada sistem ni, you akan ambil masa 5 minit ke 10 minit je untuk buat satu content, satu post yang ada gambar ke, yang bertulis ke. Okay. Contoh macam saya ambil masa 5 minit ke 10 minit je untuk buat satu content. Kalau macam, sebab tu you tengok macam saya punya sesi Zoom ni pun, saya boleh spontan tulis je terus. Because saya dah ada sistem. Sistem tu dah beranak pinak dekat dalam kepala otak saya. Saya dah buat berbelas tahun. Tapi bagi orang baru mungkin susah. Tapi saya sendiri, bila saya cari staff saya, semua saya boleh katakan semua staff saya mempunyai masalah yang sama. Tak boleh nak tulis konten, tak boleh nak buat konten yang baik. Okay. Tak pandai nak tulis konten, tak pandai nak buat konten. Staff saya pun semua macam tu. Tapi bila saya ajarkan dia sistem dia macam mana, nak buat macam mana, sebab setiap penulisan ke, gambar ke, video ke, semuanya ada structure and system, you boleh buat dalam 5 ke 10 minit. Tapi macam staff saya, of course, bila dia tak pernah buat konten, bila masuk pun kita interview dia sebagai sales assistant, sebagai admin. Tapi bila masuk dekat pandemic, sejak daripada last year punya COVID, last year, to be honest, saya memang tak banyak train orang, tapi saya banyak train staff saya, sebab staff saya ni, staff saya ni terpaksa dibuat banyak reskilling. Terpaksa semua staff saya, sebab bila kena duduk kat rumah, ada saya punya staff bagai finance pun nak buat apa tak boleh nak tengok invoice kat office. Ada yang macam tak ada kerja langsung, yang HR pun tak ada kerja kan, sebab biasa kerja kat office, staff masuk office dia kena check kehadiran apa semua tu. Sama juga macam staff saya bahagian assistant kilang ke, diorang bila duduk rumah tak ada kerja. So nak tak nak saya kena bagi dia kerja. So saya tukar, convert dia orang sebagai, saya panggil sebagai reskilling. Saya semua tu menulis konten. So konten, kalau you tahu sistem ni, you boleh buat konten apa saja. You boleh buat konten pasal, contoh macam saya meniaga essential oil pun ada, you buat konten essential oil. You buat konten pasal business, you buat konten pasal pelaburan, you buat konten pasal basikal, you buat konten pasal ibu bapa, you buat konten pasal kereta pun tak ada masalah, dengan syarat you dah tahu macam mana hasilkan konten tu dan you dah tahu that system. Okay. Tu kemudian saya akan ajar. Tapi ni kita baru masuk yang pertama sekali ni. And then yang pertama ni pun mungkin saya terpaksa pecahkan kepada beberapa part. So saya akan train you. Yang ni saya tak ajar staff saya ajar konten, macam mana nak buat konten je. So content magnet. Okay. Bila kita cakap pasal content magnet, kita kena faham bahawa tak semestinya konten kita perlu konten yang bagus untuk menarik orang ni. Konten yang bagus tu maksud saya tak semestinya konten tu padu, penulisan dia baik, beremosi dan sebagainya, tak semestinya. Tapi dengan syarat adalah dengan syarat dia punya rules number one adalah konsisten. Social media pun works that way. Sebab tu kalau macam saya, beberapa bulan lepas saya tak post dekat Facebook selama sebulan lebih. Dan bila saya start post balik, saya tengok saya punya engagement menurun dengan sangat banyak. So ini kerana apa? Kerana saya dah tak konsisten, social media pun akan tenang saya keluar. Tapi sama juga macam audience kita, follower kita, orang yang tengok Facebook kita, dia nak follow social media yang konsisten. Konsisten means sama juga macam you. Kalau you tengok satu-satu social media, kalau social media yang you tengok tu bulan depan satu post, bulan ni baru 2-3 post, so you tak nak follow. You tak rasa best nak follow. Sebab ibarat macam you tengok satu-satu channel TV, macam tak banyak rancangan TV dalam rancangan TV3 ni. Ada balik satu rancangan ni je yang ada, lepas tu habis. Lama kan. Tak, kita tak nak yang tak konsisten. Kita nak sebagai follower, kita nak follow yang konsisten. So itu pentingnya bila kita menjadi kita nak membina personal branding. Saya tak nak cerita pasal influencer. Influencer tu advance lagi.
Tapi the most important thing adalah konsistensi. Kita nakkan konsisten. Follower takkan follow kita kalau kita tak konsisten. Saya, bila saya tak konsisten post dekat Facebook dan channel-channel saya dapati jumlah follower saya berkurang. Mungkin orang tu nampak tiba-tiba dia ni update baru, dia ni jarang update, so dah tak best, so aku unfollow. So dia boleh jadi macam tu. Sebab itu content magnet rule number 1 yang pertama sekali kena faham adalah kita kena jadi konsisten. Kita kena konsisten. Kalau kita tak konsisten, apa jadi kalau kita tak konsisten, bukan saja social media akan menyampah dengan kita, malah kita pun akan dapat kurang follower, tak ada orang nak follow kita, orang tengok je dah tak syok nak tengok kita lagi. So pentingnya konsisten. Kalau kita tak ada apa nak update, at least bagi saya ada satu rule, satu hari sekurang-kurangnya sekali. Ni satu hari sekurang-kurangnya sekali. Ni kalau you buat satu hari sekali, at least you akan dapat tengok algoritma you pun okay. Tapi kalau you tak post langsung, you tak ada idea langsung nak post apa, you just post very short je. Very short, dan you tengok news masa apa benda, then you post. Sebab tu kalau you perasan, sebab saya pun dah tengok kalau macam social media ni, dia akan prefer news, trending news untuk bagi algoritma dia favor dekat you. So kalau you tak ada idea nak post, you tengok COVID semasa berapa ramai kes, contoh kan, berapa banyak kes aktif pada hari ni, dan you share hari ni COVID kes berapa. So hati-hati semua. Contoh, itu kalau you tak ada idea langsung. Macam saya pun ada yang masa saya ada idea tapi saya tak ada masa. So saya just ambil benda tu, dah letak je lah, dan saya boleh forget about it. 1 minit punya kerja je. Just nak make sure ada konsistensi. Okay. Soalan, ada soalan kat sini. Kalau post benda yang sama di Facebook, IG dan WhatsApp. Yes, boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. Dia sebenarnya, bila kita cakap pasal konsisten, pernah dengar tak? Ada satu strategi, dulu saya pernah rangka strategi ni sebagai radio buruk. Radio buruk. Kenapa radio buruk? Radio buruk adalah strategi yang mana masa seminar saya dulu dan masa saya buat public dan private program, saya akan namakan strategi ini radio buruk kerana strategi ini ibarat kita memainkan lagu yang sama. Selalu dan setiap masa memainkan lagu yang sama. Walaupun orang tu tak suka, tapi lama-lama orang tu boleh jadi suka. Sama juga macam kita. Kan, macam kita sebagai consumer, content consumer, kalau kita cakap pasal dengar lagu je lah. Bila kita dengar lagu baru dekat radio, dekat Era ke, Sinar ke, Hot FM ke, Cool FM ke, contoh kita dengar lagu yang baru, kita rasa macam tak best lah lagu ni, kita ubahlah, tukar channel. Betul tak? Majority of kita akan tak best lagu ni, kita tukar channel. Sebab kita nak dengar lagu yang kita biasa dengar. Kita nak dengar lagu yang biasa dengar tu, lagu yang kita suka. Lepas tu tukar channel, ada lagi lagu tu. Macam kita macam, alamak, kita tengah drive ni, malah nak tukar channel, dengar sikit lagi lah. Tapi kita tak suka lagi lagu tu. Belum sampai suka lagi. Dan kita pun balik rumah, buka TV, ada lagi lagu tu. Lepas tu, dekat YouTube, ada lagi lagu tu. Walaupun kita tak suka, lama kelamaan, kita jadi suka. Sampaikan walaupun waktu kali pertama kita mungkin menyumpah dengan lagu tu. Apa lagu macam ni, nyanyi lagu macam ni, lagu apa ni, merepek je. Tapi bila kita dah dengar banyak kali, tahu-tahu anak kita pula cakap, Mama, kenapa Mama suka pula lagu ni? Itu cakap tak suka. Kerana apa? Kerana kita dah dengar terlalu banyak kali. Walaupun kita tak suka, kita boleh jadi suka. Walaupun kita tak suka, kita menyampah, kita akan jadi boleh terima. Sebab itu strategi pemasaran di radio ni, orang buat jingle, buat lagu, walaupun tak best pun jingle tu, kalau masuk award pun memang takkan menang award, tapi dia sound mudah diikuti, lagi-lagi oleh budak. Kenapa orang nak tangkap budak punya sound yang lagu yang budak boleh follow? Kerana mengikut kajian, bila budak tu boleh tangkap satu-satu lagu, budak tu akan menyanyi je. Dan bila budak tu menyanyi je, dia akan memberi
iklan kepada keluarga tersebut setiap masa. Saya ambil contoh macam Sabella. Sabella, anak-anak saya pun nyanyi lagu Sabella. Bila dah tutup radio ke, kejap lagi kat rumah dia nyanyi lagu tu, sambil mandikan dia nyanyi lagu Sabella juga. So, secara tak langsung saya, walaupun saya tak rasa lagu tu saya nak dengar sebab itu lagu iklan dan saya tak syok pun dengar lagu tu. Tapi because of anak saya menyanyi dekat rumah waktu nak makan dia nyanyi lagu tu, nak mandi dia nyanyi lagu tu sebab dia suka rhyme yang catchy ni kan. So membuatkan nak tak nak saya tahu pasal brand tu. Itu permulaan saya tahu pasal brand tu lah. Okay. So ini saja, ini konsep apa nama ni, radio buruk. Maksudnya dia akan mainkan sampai walaupun dia tak suka, dia jadi suka. Macam sama juga macam saya dulu masa kat asrama dulu. Kat asrama dulu, senior saya, ialah dia senior. So dia pasang lagu yang dia minat. So dia pasang lagu Skinhead. Saya memang tak suka lagu Skinhead. Tapi oleh kerana dia pasang, takkan saya nak tutup kan, dia senior kan, dia marah saya pula. So dia akan pasang je. Tak semena-mena saya tahu, saya masuk toilet, saya ternyanyi lagu tu. So ini konsep konsistensi. Walaupun ianya tak bagus, I mean tak bagus tu maksudnya bukanlah perfect content tu, bukan content yang bagus. Sama juga macam lagu, dia takkan menang award pun kalau masuk AJL ke kan, ataupun content tu bukanlah content yang bagus. Tapi oleh kerana konsistensi, so dia menjadi igawan, dia menjadi ikutan. Dia akan lekat dekat kepala prospek kita. So tak ada masalah, dan malah lagi bagus, you share je kat semua platform. So satu hari macam saya, bila kebanyakan masa saya memang tak ada masa lah nak buat konten ni, tapi saya akan buat satu dan saya akan post dekat semua tempat. Maksudnya saya akan post kat Facebook profile, saya akan letak kat Facebook page ke IG story, Facebook story ke, you nak letak WhatsApp status, WhatsApp story, semua tu boleh, tak ada masalah. Okay, tu pentingnya konsisten. Ni soalan apa nama ni, lama-lama menyampah, berapa lama boleh konsisten atau sesuai. Tapi janganlah selama you teruskan selama seminggu asyik benda yang sama je. You have to be creative juga. Kita pun tak suka dengar lagu yang sama sampai lebih setahun pun kita nyanyi lagu tu. Tidak, kita pun ada dengar benda-benda yang baru juga. Okay, betul lah ni, lama-lama dia akan masuk subconscious mind pula. Lama-lama kita akan teringat kat kepala otak kita dan kita akan terngiang-ngiang. Sebab tu ada speaker yang cakap juga bad publicity is a good publicity. Tapi walaupun saya tak setuju untuk create bad publicity, tapi somehow bad publicity memang saya akui ianya tetap berkesan. Sebab apa? Bad publicity dia lebih mudah viral, lebih mudah merebak, lebih mudah menarik followers dalam kurungan haters. Kena ingat haters juga adalah followers. So saya sebenarnya saya tak ada masalah langsung. Kalau ada orang nak jadi hater saya ke, sebab saya tahu haters juga adalah followers. Kalau dia stop follow saya dan membenci saya, dan maksudnya saya hilang satu follower. Walaupun dia haters, dia tetap follow, dia stalk, dia tengok kan, maksudnya it's fine. Tapi kita sebagai content creator, sebagai peniaga pula, kita janganlah pula nak termenung je memikirkan nasib kita daripada berapa ratus orang, berapa ribu orang yang follow kita. Kita fikirkan seorang tu je yang benci kita kan, itu tak okey lah. Okay, selain daripada konsistensi untuk mendapat content magnet ni, kita kena buat content yang viral. Content yang viral normally adalah content yang lebih tertarik kepada sharer. Okay, kita dapat sharer yang banyak. So bila kita buat content yang viral ni, macam mana nak buat content yang viral ni? Viral ni sebenarnya boleh di-engineerkan, boleh diformulakan.
sebenarnya bila macam saya sendiri pun, saya ada tahu dah dalam saya punya list, saya biasa dalam Evernote saya dah tulis dah apa benda yang viral. Tapi saya takkan share semua setiap hari pun nak viral, sebab kalau setiap hari nak viral pun tak bagus juga, sebab kita ada konsistensi. Kalau kita main long term, so kita nak ada content viral ni dilepaskan sebulan sekali, contoh macam tu lah. Okay, so kita nakkan konten yang banyak share, banyak orang share. Okay, so macam mana nak hasilkan konten viral ni, kita kena faham bahawa apa yang sharer ni suka. Sebab tu saya suka stalk social media orang-orang yang suka share konten saya. So kalau you ada konten yang pernah orang share, okay, orang yang suka share, dan you pergi tengok dekat Facebook dia ke, IG dia ke, normally yang suka banyak share ni adalah dekat Facebook lah. Kalau dekat Twitter yang banyak retweet. So pergi tengok kat Facebook dia, apa lagi jenis konten yang dia share. So dekat situ you boleh dapat idea untuk menulis konten-konten ataupun nak buat konten yang bagi dia share lagi. So itu strategi dia. So sama juga bila you menjual, so you tahu apa yang boleh membantu dia menjual lebih banyak, kenapa dia menjual produk ni. So sama juga macam share, you nak dapatkan konten tersebut bagi viral. So you tengok orang ni suka share konten-konten jenis macam mana. So you dah ada idea dah konten macam mana yang you nak hasilkan, nak bagi dia share lagi. Tapi janganlah tanya dia pula, awak suka share konten macam mana? Sebab normally orang yang share ni dia tak ada preference, dia tak ada macam saya suka share konten macam ni, so tolong buat konten macam ni nanti saya share. Tak, normally share ni takkan cakap macam tu, sebab dia akan happen naturally. But when it happen naturally, you boleh tahu sebenarnya, you boleh tahu macam mana yang dia share. Sama juga macam benda-benda yang berlaku secara natural. When you tanam pokok, macam saya sejak PKP saya ada satu hobi gardening pula. So saya banyak belajar pasal tanam pokok. When you tanam pokok, contoh you tanam pokok, you tahu bila waktu pukul berapa dan air berapa banyak yang dia perlukan untuk membesar secara natural. Dan kalau ianya tak berlaku secara natural, you boleh force dia untuk berlaku secara natural. Contoh, kalau satu-satu pokok tu, setengah pokok ada satu pokok ni, dia memerlukan air sebanyak 1 liter setiap hari. Jadi kalau hujan setiap hari, okey lah. Tapi kalau if 2-3 hari tak hujan, 1 hari, 2 hari tak hujan, so you can force the nature, you siramlah pokok tu. So konsep yang sama. Jadi when you nak hasilkan konten yang viral, you tengok apa konten yang orang share. Dan siapa share tu, you pergi tengok dekat dia punya profile, apa jenis konten yang dia share lagi. Jadi nanti bila you buat konten lebih kurang macam apa yang dia share, nanti dia akan share juga. So ada possibility yang tinggi. Dan bila konten you banyak share, then you akan gain more follower, dapat lagi lebih banyak follower. Okay, saya rasa saya akan sambung. Ini baru part 1 ni, belum habis lagi. Bab ni pun mungkin banyak, so tak cukup sejam. So waktu pun dah pukul 1. So far sebelum saya tutup dan sambung kepada part 2 ni, so far sehingga sekarang ni ada sebarang soalan tak? Nanti saya akan bagi jadual untuk part 2 lah. Ada sebarang soalan ke? Kalau ada soalan boleh cakap dekat Zoom ni, ataupun boleh nak chat pun boleh, nak cakap pun boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang part 1 ni, ada apa tugasan tak tuan nak bagi pada kami yang newbie ni? Okey, untuk peringkat awal ni saya rasa belum ada lagi, sebab belum habis belajar lagi ni. Kalau dah habis saya share pasal konten konten dan juga nak bina follower dan personal branding, nanti saya akan bagi tugasan. Okey, soalan seterusnya saya tengok dekat chat ni. Kehidupan peribadi boleh dikira sebagai konten ke, tapi tak suka nak share berkenaan personal life? Okey, boleh dikira sebagai konten. Tapi kalau tak nak share pun tak ada masalah, tak payah share. Macam saya pun tak semua pasal personal saya share.
Saya tahu ada orang dan juga ada founder dia suka share dan memang benda ni cepat menarik because dia magnet kan, follower yang sukakan harta benda, sukakan kereta mewah, suka rumah mahal, siapa tak suka kan. So dia akan tertarik dengan konten yang founder dia share kereta. Sebab tu kalau perasan dekat social media saya tak pernah share pasal kereta mewah yang saya ada, saya tak pernah share rumah-rumah mewah yang saya ada, saya tak pernah share benda-benda kemewahan sebab saya nak menarik jenis follower yang berbeza. Okey, apa nama ni? So tak ada masalah kalau nak share pasal personal life ataupun bukan. Macam mana kalau jenis suka compare? Compare siapa yang compare? Kalau komentator suka compare, bagi saya kalau orang suka compare, just biarkan dia compare dan kita hasilkan konten supaya membantu untuk dia compare lagi. Macam mana kalau kita ada few business, boleh kita run certain brand suddenly tak guna Facebook name kita. Macam saya ada beberapa business, saya akan guna page saya tu untuk share content. Tapi saya tak guna Facebook profile saya. Sebab tu kalau perasan, Facebook profile saya memang, maybe kalau saya cerita pasal business lain yang saya ada, maybe just 5%. Kalau ada pun 5%. Tapi mostly tak ada. Kalau you boleh check dekat saya punya IG ke, dekat Twitter saya ke, dekat Facebook saya ke, memang saya tak ada share pasal business pun. Tapi saya menggunakan page. Tapi sebab saya dah boleh kata, nak kata pakar, bolehlah juga kot dah sikit pakar juga buat iklan. So saya dah sedikit sebanyak saya dah boleh menarik follower menggunakan iklan. Tapi kalau ada orang mungkin tak begitu mahir buat iklan, kalau buat iklan pasti rugi je ataupun tak ada duit nak buat iklan. So you have to guna kaedah yang percuma macam you boleh guna profile you. Bolehkah kita share sesuatu yang kita belum betul-betul faham? Macam nak pilih ke apa ke? Nak share sesuatu yang belum kita betul-betul faham. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. You nak share. Sebab dia macam ni setiap orang yang pakar, dia pasti melalui fasa tak pakar. Mana ada orang pakar, contoh doktor pakar pun dia mesti akan belajar dulu dekat matrix, lepas tu dia belajar dekat universiti, lepas dia belajar dekat universiti dia belajar dekat sambung belajar baru dia jadi doktor pakar ke. Jadi bila dia jadi, sebelum dia jadi doktor pakar tu dia akan lalu fasa-fasa tu. So janganlah you baru pelajar medicine, pelajar perubatan tapi you dah share pasal benda-benda yang doktor pakar je tahu. So you hanya share pada level apa yang you tahu dan apa level yang you faham. Jangan share lebih daripada yang advance tu yang you sendiri tak tahu, you pun tak baca pasal tu, tapi you nak share, dia akan jadi lebih susah lah sebab dia akan menampakkan you tak begitu pakar bila you share pasal benda yang you bukan betul-betul pakar. Tapi kalau you hanya tahu pasal certain level, you share je pasal that level je. Tak ada masalah. Yang komen siap angkut lagi geng, dia serang konten kita. Yang tu biasalah. Saya sepanjang sekarang dah masuk, sebab saya berniaga start sebelum ada social media lagi, dah 15 tahun. Sebelum social media dulu forum. Biasa orang dekat forum pun macam orang dekat social media juga, kalau dia tak suka kita, dia angkut geng dia serang kita kat forum. Bila saya ada start social media, so dia angkut geng dia serang saya kat social media. Sebelum saya buat Essential Oil, Ronela ke, saya ada macam-macam bisnes lain lagi. So dah kena kecam, kena orang angkut geng serang saya. Bukan setakat angkut geng, angkut sifu serang saya dekat komen pun dah banyak kali berlaku. Sebelum saya buat bisnes Essential Oil ke, bisnes apa ke, dah benda tu dah macam-macam berlaku dah dalam saya. So dia dah jadi alah bisa tegal biasa. So kalau macam tu saya biasanya saya akan delete dan saya akan block je. Sebab dia mengganggu saya punya social media image. Kalau kat belakang dia nak cakap kat saya, yang tu up to dia lah. Saya pun
tak membazirkan masa saya untuk bercakap pasal orang lain. Yang tu dia nak spend time untuk angkut geng ke apa ke, it's up to them. Tapi normally bagi saya kalau ada komen yang saya tak suka, just block je. Yang ini you boleh tengok mana-mana orang, mana-mana influencer akan guna strategi yang sama juga. Tak ada influencer yang akan biarkan komen-komen negatif dekat dalam dia punya social media, sebab dia nak menjaga social media dia. So you pun bila you ada social media, you nak menjaga social media you. Kalau orang kecam you ke apa benda ke, dia nak buat kat dia punya profile, itu lantak dia. Tapi kalau dia nak buat dekat komen tempat you, then you just delete and block je. Bagi saya semudah itu je. Dan kita tak payah spend masa merenung depression because of ada orang datang bawa geng. Sebab saya orang datang bawa sifu pun ada juga. Saya boleh ambil contoh macam banyak lah. Kalau you tengok politician politician pun memang hampir setiap hari je ada je orang akan kecam dia. Kalau you dah business seminar, macam saya dulu dalam business seminar, sekarang ni Datuk Wira, Dr. Azizan Osman kan, pun banyak je dalam sejarah dia berniaga, banyak je orang masuk, orang kecam dan dia delete and block supaya dia boleh move on. Tapi sampai sekarang je dia boleh move on. So kita ambil contoh yang baik, maksudnya kita tak perlulah nak memikirkan panjang sangat. Bagi saya biar je delete and block. Boleh ke untuk konten ni buat 11 kali untuk tarik share? Kalau pada fasa awal-awal ni kita kena buat lebih kerap, maybe 2-3 hari sekali. Okay. Beri hadiah atau promosi dan produk kita pun boleh juga. Nak share tip tertukar avatar. Avatar ni nanti saya akan buat satu sesi yang lain untuk share pasal avatar ni. Okay. So sebab avatar ni panjang cerita dia. Ada soalan lagi ke? Kalau bisnes kita tidurkan buat sementara, perlu tak posting juga untuk maintain follower? Bagi saya tak payah nak post pun tak apa. You boleh tak payah post langsung kalau you tidurkan sementara, tetapi you kena bersedia bila you nak hidupkan dia balik, nak bangunkan dia balik, waktu tu you kena buat lebih banyak konten. Let's say macam satu hari biasa you buat sekali. Tapi because of you nak naikkan engagement, sebab you dah lama algoritma ni mati, jatuh. Macam Facebook profile saya lah, saya sebulan lebih saya tak post apa-apa benda. Saya macam sibuk dan malah lah fikir nanti tahulah aku nak buat macam mana. So bila saya masuk balik, saya have to be more active dan bagi yang konten viral, konten yang banyak share, konten yang banyak like. So bagi post yang panjang-panjang, yang power sikit, supaya boleh naikkan balik algoritma tu dan naikkan balik engagement dan maintain follower tu. So you kena buat kerja yang lebih susah. Okay. Ada soalan lagi? Last soalan lah. Kalau nak tanya soalan boleh buat last. Tapi ini baru part 1 Ini baru part 1. Saya akan buat tengok bergantung. Kalau cukup lagi masa next time saya buat part 2 saja. Kalau tak cukup saya akan buat part 2, part 3 dan seterusnya. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada sebarang soalan, saya rasa cukup sampai di sini saja. Okey. Saya ucapkan terima kasih kerana join sesi ini. Saya harap apa yang saya kongsikan pada kali ini akan memberi dan bantuan ilmu buat you supaya you boleh tahu sedikit sebanyak macam mana nak buat share, macam mana nak buat post dekat social media, macam mana nak fahamkan game ni macam mana. Okey, nak social media game ni macam mana you nak nak master, nak tarik follower. Sebab kalau you meniaga tapi tak ada follower dekat social media ni, bagi saya susah juga. Sebab kalau you ada duit banyak pun, you nak tembak ads ke, follower adalah satu benda yang wajib. Okay? Sebab kalau tak, you tengok bisnes-bisnes lain, bisnes-bisnes besar yang lain pun, saya ambil contoh macam Elon Musk, Tesla, dia pun sampai sekarang
cari follower, maintain social media itu orang kedua dan kadang-kadang pertama terkaya di dunia, kan, still actively membina personal branding. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan buat sesi seterusnya. Nanti bila saya buat sesi seterusnya, saya akan bagi jadual dan harap you dapat join. Kalau you tak join, nanti terlepas pula. Okay, so terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.